Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda. Amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati, moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kefahaman yang baik dalam urusan agama sesuai dengan sabda junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah nakkan dengan dia kebaikan, nescaya Allah beri dia faham dalam urusan agama. Allahumma faqihna fid din. Dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala akhlak yang mulia sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja saya dibangkitkan demi untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Alhamdulillah, pagi ini insya-Allah kita akan menyambung pengajian kuliah subuh bulanan hari Ahad yang ketiga anjuran Masjid UK Perdana menggunakan kitab Kekeliruan Umat. Inilah jawapannya susunan Al-Fadhil Ustaz Mahathir bin Haji Jol hafizahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Kita sampai ke muka surat 184 iaitu subtopik yang ke-13, azan 2 kali pada hari Jumaat. Walaupun saya perhatikan secara umumnya isu azan 2 kali pada hari Jumaat ini tidak menimbulkan kekeliruan dalam masyarakat kita, tetapi ada juga segelintir yang masih keliru sehingga mendakwa bahawa azan 2 kali pada hari Jumaat ini bid'ah. Nabi tak buat. Jadi ini menggambarkan apa yang kita telah bincangkan lama dahulu dalam bab yang pertama, salah faham tentang bid'ah. Soalan, apakah hujah azan jemaat sebanyak 2 kali? Dan kita perhatikan masuk waktu azan, kemudian khatib naik atas mimbar bagi salam, kemudian khatib duduk azan lagi 2 kali. Apa hujah dia? Baik, jawapan. Background dulu background pada isu ini. Pada zaman Rasulullah SAW, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhuma, azan untuk salat jemaat hanya sekali sahaja. Jadi kalau kata bid'ah daripada satu sudut, betul lah. Sebab takrif bid'ah adalah fi'lu ma lam yuhad fi asri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buat satu perbuatan yang tidak dilakukan di zaman Rasulullah SAW. Jadi azan 2 kali tak berlaku zaman Nabi. Bukan setakat zaman Nabi SAW, 2 khalifah selepas baginda pun tak berlaku azan jemaat 2 kali. Jadi by definition boleh dikatakan azan tambahan itu sebagai bid'ah, kerana ia perkara baharu yang tidak berlaku di zaman Nabi SAW. Jadi azan yang sekali itu ialah setelah khatib duduk. Maknanya yang berlaku zaman Nabi SAW, khatib naik atas mimbar, bagi salam, khatib duduk. Masa itu azan. Sebelum itu tidak ada. Sementara pada zaman Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, asalnya sama macam 3 zaman sebelum itu. Kemudian beliau menambah 1 lagi azan.
iaitu sebelum khatib naik ke atas mimbar. Dengan itu azan jemaat menjadi 2 kali. Soalannya kenapa begitu? Ini sebenarnya membatalkan sangkaan bahawa setiap perkara yang tidak berlaku zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam maka haram kita lakukan. Tidak. Ini salah faham yang tersebar dalam masyarakat kita sekarang. Dia kata kita kena ikut sunnah. Betul, ikut sunnah tu betul. Apa makna ikut sunnah? Apa yang Nabi tak buat maka kita jangan buat. Yang itu tak betul. Kerana kita buat atau tak buat satu perkara berdasarkan hukum. Maka Nabi SAW tak melakukan satu perkara tidak menatijahkan hukum. Ya, bila Nabi SAW tak buat satu perkara, ada kata berarti perkara itu haram? Belum tentu. Boleh jadi haram, tapi belum tentu. Kena lihat kepada dalil-dalil yang lain. Dan bila kita kata tidak semua perkara yang Nabi SAW tak buat tidak haram, dia kata itu hanya urusan dunia saja. Kadang-kadang berlaku perbuatan kan. Ni tak boleh buat, ni maulid tak boleh buat, selawat selang tarawih tak boleh buat, ini tak boleh buat. Kenapa? Nabi tak buat. Haram lah. Jadi ada kawan dia komen, kalau macam tu kamu pakai handphone pun tak boleh lah. Kamu naik kereta pergi masjid tak boleh lah. Jadi kalau kawan dia komen macam tu, dia marah. Dia kata kamu ni tak faham. Itu lembut lagi lah, tak faham. Silap-silap dia kata kamu ni bodoh, dia kata. Yang tak boleh buat perkara baharu tu hanya dalam urusan agama. Guna handphone tu hanya urusan dunia. Itu hanya satu metod untuk berkomunikasi. Guna kereta itu hanya urusan dunia. Itu hanya satu cara untuk bergerak daripada satu poin ke satu poin yang lain. Urusan dunia tak ada masalah kalaupun Nabi tak buat. Habis ini azan. Azan kan bukan urusan dunia. Azan kan urusan agama. Kenapa Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu membuat perkara baharu dalam urusan agama? Kerana Sayyidina Uthman sebagai sahabat Nabi lebih faham apa yang dimaksudkan dengan hadis Nabi SAW, wa kullu bid'atin dalalah, dan setiap perkara bid'ah itu sesat. Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu lebih faham bahawa yang dimaksudkan dengan bid'ah yang sesat itu adalah setiap perkara baharu yang bercanggah dengan syarak. Sebab itulah Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala ketika mensyarahkan hadis tersebut dalam Sahih Muslim, Al-Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan dengan jelas, wal muradu biqaulihi sallallahu alaihi wasallam kullu bid'atin dalalatun, yang dimaksudkan dengan sabda baginda setiap perkara bid'ah itu sesat, haza amun makhsus. Ini adalah lafaz yang umum. Kullu tu lafaznya umum. Kalau terjemah maknanya setiap. Makhsusun, tetapi maknanya dikhususkan, bukan semua. Wal muradu ghalibul bid'ah, yang dikehendaki kata Imam Nawawi adalah kebanyakan bid'ah, bukan semua. Baik. Jadi pernah satu orang, tapi sekarang dah difatwakan ajaran dia itu sesat, lagi menyesatkan. 16 November 2023, Jabatan Mufti Negeri Terengganu memfatwakan ajaran beliau sesat lagi menyesatkan. Jadi dia marah bila saya kata bid'ah hasanah adalah sunnah. Bid'ah yang baik itu sebenarnya adalah sunnah. Jadi dia marah juga bila saya kata tengok Sayyidina Uthman sendiri buat bid'ah. Dia kata macam mana ustaz ni nak nyesatkan orang. Tergamak dia kata sahabat Nabi buat bid'ah. Kenapa dia marah? Kerana dalam otak dia bid'ah itu semua haram. Jadi bila kita kata sahabat Nabi pun buat bid'ah, dia kata kamu ni tuduh sahabat Nabi buat benda haram. Bukan. Itu di sisi kamu. Dalam otak kamu membayangkan setiap perkara baharu dalam urusan agama haram. Di sisi kita, perkara baharu dalam urusan agama atau urusan dunia, kedua-duanya haram sekiranya bercanggah dengan syarak. Dia bukan isu dunia atau agama. Contoh mudah sekali adalah insurans dan juga takaful. Insurans konvensional dan takaful, kedua-duanya adalah bid'ah. Tidak berlaku di zaman Nabi SAW. Kita tak pernah jumpa hadis atau riwayat asar sahabat Nabi jadi ejen takaful. Tak ada. Betul-betul sahabat Nabi ambil insurans. Tak ada. Dan kedua-dua, insurans dan takaful bukan urusan agama sebenarnya. Ia lebih pada urusan dunia. It's about protection, it's about coverage. Kan? Kita tahu dalam kehidupan kita sentiasa ada risiko. So we cannot get rid of risk.
But what we can do is to manage the risk. Kita boleh menguruskan risiko. Hilangkan risiko tak boleh. Kita keluar datang sembahyang ke masjid pun ada risiko. Ada orang keluar daripada rumah, tak baliklah. Balik sebagai jenazah je. Itu risiko. Ya? Tapi kita boleh uruskan dengan risiko-risiko tertentu, kita ambil perlindungan. Berarti kalau berlaku kemalangan, berlaku penyakit, berlaku barang hilang, ya, ada coverage, ada pampasan. Ini hanya urusan dunia. Persoalan. Kenapa walaupun kedua-dua insurans dan takaful adalah urusan dunia dan kedua-duanya adalah perkara baharu, tidak berlaku di zaman Nabi SAW, insurans konvensional difatwakan haram oleh majoriti para alim ulama. Kalau ada pun yang berfatwa sebaliknya mungkin seorang dua. Yang lain semua mengatakan haram. Dan takaful difatwakan halal. Kalau ikut teori yang mengatakan perkara baharu dalam urusan dunia boleh, sepatutnya kedua-duanya halal. Sebab kedua-duanya urusan dunia. Tetapi bila kita cek fatwa yang mengatakan haram, mereka mengharamkannya adalah kerana pertama ada elemen gharar, iaitu uncertainty. Itu yang paling utama. Sebab bila kita join insurance, kita bayar premium, kita tak pasti sebenarnya dengan bayaran yang kita bayar tiap-tiap bulan tu kita dapat apa. Kerana dia bergantung. Kalau berlaku yang dipanggil event insured against, perkara yang diinsurankan, kita dapat. Kalau tak berlaku, ya tak dapat. Mungkin kita hanya dapat di hujung nanti. Jadi uncertainty ini tak dibenarkan dalam kontrak. Memasuki kontrak yang batal dengan sengaja hukumnya haram. Itu yang utama sekali. Ada juga elemen yang dipanggil elemen riba, iaitu beri sedikit tapi timbal balasnya lebih. Sepatutnya kalau benda yang sama, duit dengan duit, kalau kita tukar 100 dengan 100. Kecuali kalau currency yang berbeza. Currency yang sama, ringgit sama ringgit, tak boleh kita bagi kat dia 100, dia bagi kat kita 120, tak boleh. 20 tu riba. Jadi dalam insurans kan ada elemen macam itu. Kita bayar premium baru berapa, tiba-tiba syarikat insurans bayar pada kita pembahasan banyak, mungkin ratus ribu. So ada elemen riba di situ. Dan ada setengah memasukkan juga elemen dipanggil maisir, iaitu elemen perjudian, ya. Zero sum game, nasib lah. Yang masuk ramai, yang dapat hanya sebahagian. Tapi itu mungkin tidak begitu kuat. Tapi natijahnya insurans konvensional diharamkan. Apa beza dengan takaful? Takaful pun ada elemen ketidakpastian. Kan dia panggil sumbangan, contribution. Contribution kita bayar-bayar, belum tentu kita dapat apa. Atau kita dapat berapa. Ada elemen uncertainty juga. Ada juga elemen kemungkinan kita dapat lebih daripada apa yang kita sumbangkan. Kan dia, konsep dia, the fortunate majority helping the unfortunate minority. Yang kemalangan tu bukan semua. Yang menyumbangkan tu ramai. Yang kemalangan tu hanya sebahagian. Jadi kenapa pula takaful dihalalkan? Kerana akad tak sama. Kontrak, nature of contract tak sama dengan insurance. Insurance nature of contract adalah akad muawadat dia panggil. Kontrak yang ada consideration from both parties, ya. Yang ini bagi apa, yang ini bagi apa, in return of apa yang diberi oleh pihak satu lagi. Maka kontrak muawadat memang elemen yang tiga tadi, wara, riba dan juga maisir, perjudian, itu menjadikan ianya tidak patuh syariat, haram. Sementara takaful dia panggil akad tabarruk, charitable contract. Ya, kontrak dalam bentuk menyumbangkan, menderma, macam khairat kematian. Kita dah sumbangkan kepada tabung itu dan kita redha tabung itu digunakan untuk memberi bantuan kepada sesiapa yang layak. Jadi tak ada masalah. Kita tak pasti dapat apa pun, dia bukan in exchange. Bukan oleh kerana kita bagi sumbangan kita dapat apa, tidak. Kita hanya sama-sama menyumbang pada satu tabung dan sama-sama setuju bahawa the pool of the fund will be used for certain purposes. Okay, settle. Kalau teori mengatakan bid'ah dalam urusan dunia boleh, dua-dua sepatutnya halal. Kalau begitu, yang jadi pertimbangan para ulama bukanlah satu perkara baharu itu dunia atau agama, tetapi ada satu perkara baharu itu selari atau bercanggah dengan syarak. Pembedahan urusan dunia.
Pembedahan tukar jantina perkara baru. Zaman Nabi tak ada orang buat pembedahan tukar jantina. Zaman Nabi mungkin ada orang buat pembedahan potong anggota badan yang cedera, yang boleh memudaratkan, ada. Tapi kalau potong hak tu just modify pula jadi macam perempuan, tak ada zaman Nabi SAW. Jadi pembedahan tukar jantina bid'ah dalam urusan dunia. Sepatutnya boleh. Kerana yang haram ni hanya bid'ah dalam urusan agama. Tidak. Haram. Ada orang datang kat Facebook saya, dia kata memanglah itu haram. Sebab ada dalil tak boleh, lelaki tak boleh menyerupai wanita, kata dia. Betul lah tu. Maknanya haram itu kerana bercanggah dengan dalil. Bukan kerana ianya baharu atau urusan dunia atau urusan agama. Bukan begitu. Dan ini bukti bahawa bid'ah dalam urusan agama pun sekiranya tidak bercanggah dengan syarak, maka dibenarkan. Buktinya sahabat Nabi buat. Bukan sahaja sahabat Nabi buat, tidak ada satu orang pun pada masa itu di kalangan para sahabat yang membangkang perbuatan Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Ini dan dinamakan ijma' sukuti, ya. Implied consensus. Kalau lah benda ni haram, takkan ramai-ramai sahabat Nabi, murid-murid Nabi suruh pakat dia, buat tak tahu. Ini ijma' bahawa boleh melakukan perkara baru dalam urusan agama, syarat, tidak melanggar syarak. Ada orang tak faham syaratnya. Yang ada PhD pun tak faham. Kata dia kalau pakai kaedah asal baik boleh buat. Itu yang jadi macam Aminah Wadud. Aminah Wadud tu kan dia jadi imam kepada solat jemaat. Dia kan perempuan. Tiba-tiba dia jadi imam solat jemaat. Tapi puak-puak ni kata asal baik boleh buat. Bukan asal baik macam tu, doktor. Yang dimaksudkan asal baik boleh buat adalah baik dari segi syariat. Perempuan jadi imam solat jemaat dari segi syariat tidak baik. Kalau kira asal baik boleh buat macam yang kamu faham, jahanam lah agama ni. Ya. Kalau level orang yang tak mengaji, okey. Awak mengaji agama sampai PhD. Takkan tak faham konsep yang mudah macam itu. Asal baik berarti dari segi agama. Bukan contoh, ya, ada ajaran di Pulau Pinang, ajaran Taslim. Bertempat di kampung namanya Kampung Seronok. Seronok sungguh. Pasal sembahyang dia ada satu rukun saja, rukun qalbi, iaitu niat. Hang dah sembahyang lah? Sembahyang lah. Tak nampak pun. Tadi aku niat dah. Mana boleh niatnya? Tak takbir, tak rokok, tak apa. Tak apa. Innamal a'malu bin niat. Hanya saja amalan dengan niat. Kata. Tapi bila kita ajak dia main rumah, ajak makan, bagi dia pinggan, hang niat dah nak makan apa? Nasi kandak ke? Hang nak makan roti canai ke? Hang niat kan? Marah dia. Pengajak hang ni. Hang main-main dengan aku nak. Solat boleh pakai niat, makan sungguh-sungguh lah. Kalau hang makan boleh pakai niat, kan bagus jimat beras mahal lah ni. Jadi ini bukan baik, ya, dari segi syarak. Walaupun ceritanya solat, tapi solat dia tu bercanggah dengan syarak. Solat yang patuh syariah ada rukun qalbi, ada rukun fi'li, ada rukun qauli. Dan golongan ini buat haji di Pulau Pinang. Jimat belanja. Tak payah nak daftar susah-susah tunggu giliran, ya, anytime, ya, any year boleh buat haji pasal di Pulau Pinang. Jadi kalau ikut yang didakwa oleh orang ni, maknanya bagus jugalah. Dia pun bukan buat salah, dia pun buat haji. Kan hampa kata asal baik boleh buat. Loh, bukan asal baik macam tu. Haji kan mesti di Kaabah. Haji di Madinah pun bid'ah sayyi'ah dhalalah. Kalau ada orang kata saya oleh kerana Mekah sesak dengan orang, saya pakai haji di Madinah lah, tanah haram juga yang penting. Tanah suci juga. Tak boleh. Asal baik dari segi syarak. Jadi, kenapa baik dari segi syarak azan tambahan ini? Kerana beliau melihat orang-orang Islam sudah semakin ramai. Bila ramai, tidak semua duduk dekat dengan masjid. Ada yang duduk jauh, berniaga pun jauh dari masjid. Lalu apabila azan itu dilakukan seperti dahulu, menyebabkan ada risiko ramai yang tak sempat solat jemaah. Jelas sebab khatib pun dah naik atas mimbar. Dia baru dah nak solat, tak sempat. Maka Sayyidina Uthman mengarahkan supaya azan dulu. Sebagai warning lah. Ni dah ada dekat jemaat ni. Lalu bila dengar azan pertama tu, mereka pun akan
bersiap-siap untuk solat jemaat. Jadi ini adalah hasanah daripada sudut dia membantu umat melakukan perkara yang wajib. Kerana solat jemaat itu bagi orang yang wajib jemaat, wajib. Bila ditinggalkan jadi haram. Jadi walaupun perkara ini baru, tidak berlaku di zaman Nabi SAW, para sahabat semua faham bahawa ini adalah perkara baru yang baik. Istilahnya nak panggil bid'ah hasanah ke, tak nak panggil bid'ah ke, terpulang. Tapi konsepnya itu terpakai, ya, perkara baru itu baik. Ada orang bangkang lagi. Dia kata tak betul tu ustaz. Hati-hati ya, jadi ustaz zaman sekarang payah. Semua orang kata tak betul. Ustaz mengajar, ya, cikgu geografi kata tak betul. Pilot kata tak betul. Chef kata tak betul. Jadi ustaz sekarang ni kena berdebat dengan pilot, kena berdebat dengan chef. Dulu ustaz sama ustaz dia berhujah. Oh, sekarang ustaz datang kan hujah. Kalau ustaz betul, jangan tengok dia pilot ke apa. Oh, macam tu. Jadi lagi kita kata doktor pakar bedah tak betul. Kita pun tak tahu apa pasal medik, tapi bagi kita tak betul. Jadi doktor pakar bedah kena berdebat dengan kita. Agak-agak kalau kita nak naik kapal terbang, kita sound pilot. Tak betul ni cara bawa kapal terbang ni. Tak lama dia arah keluarlah, tak payah naik. Kan buat kacau. Jadi ini tak betul dia kata ustaz. Ustaz bawa cerita ni kononnya nak membela bid'ah hasanah. Padahal ustaz tak tahu bila Sayyidina Osman buat perkara itu dah jadi sunnah. Bukan lagi bid'ah. Kerana bahkan Nabi SAW berpesan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin. Hendaklah kamu ikut sunnah saya dan hendaklah kamu ikut sunnah khulafa'ur rasyidin. Sayyidina Osman tu khulafa'ur rasyidin. Jadi bila Sayyidina Osman buat jadi sunnah. Dia berhujah begitu. Hujah dia tu separuh betul. Separuh betul. Betul ya, apabila Sayyidina Osman bin Affan radhiyallahu anhu buat, maka itu jadi sunnah khulafa'ur rasyidin. Dan Nabi suruh kita ikut sunnah khulafa'ur rasyidin. Tapi kalau dia pergi lebih jauh sedikit, dia faham bahawa salah satu sunnah khulafa'ur rasyidin adalah membuat perkara baharu walaupun dalam urusan agama, asalkan tidak bercanggah dengan syarak. Itu sunnah mereka. Sayyidina Umar misalnya radhiyallahu anhu dalam bab solat, kan zaman Nabi SAW, solat qiyam Ramadan ni, atau kita kata solat tarawih ni, Nabi SAW solat, lalu sahabat ikut. Sahabat ni golongan yang suka kepada ibadah. Nampak Nabi solat sunat, mereka ikut. Malam yang kedua, lagi ramai sahabat yang ikut. Mungkin sampai berita, datanglah ke masjid, semalam kami sembahyang dengan Nabi SAW. Seronok betul sembahyang dengan Nabi. Mungkinlah, bertambah lagi. Malam yang ketiga atau malam yang keempat, sahabat lagi ramai nak solat dengan Nabi, Nabi dah tak keluar. Dan makam Nabi SAW itu adalah rumah bagi dia, Raudah itu adalah masjid. Dekat dia. Jadi sahabat tunggu, Nabi tak keluar. Nabi sembahyang di rumah. Dan Nabi SAW terangkan kepada sahabat esok harinya, bukan saya tak perasan bahawa kamu sedang menunggu, tapi saya bimbang diwajibkan. Jadi bila Nabi tak keluar, masing-masing sembahyanglah. Ada sembahyang orang ni, ada sembahyang seorang. Dan berkekalan amalan itu sehingga zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Malam Ramadan meriah dengan orang solat, tapi tidaklah macam sekarang ni. Satu imam orang lain ikut, tidak. Ada yang sembahyang dengan imam tu, ada sembahyang dengan imam ni, ada sembahyang seorang-seorang, ada tengah sujud, ada tengah rokok. Lalu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu mencadangkan agar dilantik satu orang yang bagus solat dia, bagus bacaan dia, lantik dia seorang jadi imam, yang lain ikut. Bila Sayyidina Umar keluar lagi pada malam yang lain, didapati cadangan beliau tu dilaksanakan. Cantik, tertib. Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu jadi imam, yang lain ikut. Lalu apa komen Sayyidina Umar? Kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, nikmatil bid'atu hazihi. Sebaik-baik perkara bid'ah, inilah dia. Bukan solatnya itu bid'ah, tapi cara dilakukan di belakang solat imam tu tak berlaku zaman Nabi. Dan solat kan urusan agama. Terbukti sunnah khulafa'ur rasyidin melakukan perkara baharu dalam urusan agama selagi mana tidak bercanggah dengan syarak. Kalau boleh sembahyang berkecamuk, sembahyang dengan belakang solat imam pun tak ada masalah. Selawat salam tarawih satu masa dahulu orang pertikaikan. Alasannya Nabi tak buat. Kan selawat ni ibadah yang umum.
Tidak ditetapkan masa, tidak ditetapkan tempat, tidak ditetapkan bilangan. Berarti dalam soal masa, bila-bila masa boleh selawat. Nak selawat sebelum tarawih boleh, selang-selang tarawih boleh, lepas tarawih masih nak selawat pun boleh. Dia beza dengan solat. Solat dia ibadah yang berwaktu. Saya ni kalau tengah hari bulan-bulan puasa ni ngantuk lah. Tapi kalau pukul 10 pagi, 11 pagi saya segar. Boleh ke saya sembahyang siap-siap? Maksudnya eloklah sembahyang time saya segar tu khusyuk sikit. Tak boleh. Tak boleh. Sebab sembahyang ada waktu dia. Inna solata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Cuba lihat sikap salafus soleh. Apa yang mereka lakukan selang tarawih. Tarawih zaman dahulu bacaannya sangat panjang. Zaman sekarang ni tak mampu kita. Dan kalau baca imam baca satu juz malam, mungkin kita cari masjid lain lah. Setengah pada kita lah, setengah pada kita suka sengaja cari yang baca satu juz sebab dia seronok dengan bacaan Quran tu. Jadi dahulu memang bacaan tu bukan lagi juz kan, surah, Baqarah, Nisa, Ali Imran. Jadi bila selesai 4, maka biasanya akan ada rehat. Maknanya panjang. Rehat sekejap. Apa yang salafus soleh buat masa rehat ni? Selang tarawih, mereka tawaf di keliling Kaabah. Tawaf sunat. Dalil khusus tak ada. Tak ada Nabi SAW kata selepas solat ni tawaf, tidak. Tapi sebab tengah rehat, bebas tawaf. Maka salafus soleh di Madinah merasa cemburu kerana kawan-kawan saudara mereka dapat pahala lebih. Pahala solat lagi dapat, pahala tawaf lagi dapat. Ini cemburu yang baik. Cemburu, saya nak macam dia juga. Banyak buat ibadah. Lalu mereka di sana di Madinah, sedang tarawih, mereka tidak boleh tawaf. Kerana tawaf mesti di Kaabah. Apa yang mereka buat? Mereka solat sunat mutlak 4 rakaat. Solat yang ringan lah. Jadi 4 kali break, kali dengan 4 jadi 16. Total 36. Dan itulah sebab ada pandangan dalam mazhab Imam Malik yang mengatakan solat tarawih 36 rakaat. Kerana salah satu sumber hukum di sisi mazhab Imam Malik adalah amal ahli Madinah. Perbuatan ahli Madinah itu sumber hukum. Jadi kalau orang tanya, Ustaz, sebenarnya saya nak tahu solat tarawih ni berapa rakaat? Asal masuk Ramadannya isu solat tarawih berapa rakaat. Asal masuk Ramadan isu solat tarawih berapa rakaat. Jadi secara ringkasnya jawapannya adalah mengikut jumhur ulama, majoriti 4 mazhab mengatakan solat tarawih itu 20 rakaat. Ada pandangan, ni seronok nak dengar ni. Ada pandangan yang mengatakan 36. Tuan pilihlah nak yang mana. Ingat Ustaz nak kata 8, aku nak ambil yang 8 tu. Dia memang boleh saja. Nak buat 8 boleh, tapi kalau nak ikut ketetapan yang ditetapkan daripada zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dan dipegang oleh 4 mazhab, itu adalah 20 rakaat. Jangan kata nak buat 8, tak nak buat langsung. Ya boleh. Nama pun sembahyang sunat. Ya, tetapi cuma rugilah dari segi fadilat, tak dapat man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambihi. Baik. Jadi kita faham bahawa kita ikut sunnah Khulafa' ar-Rasyidin sebagaimana mereka melakukan perkara-perkara baharu yang tidak bercanggah dengan syarak, maka demikian juga kita tidak melarang perkara-perkara baharu yang tidak bercanggah dengan syarak, ya, selawat selang tarawih, doa ramai-ramai lepas solat dan sebagainya. Baik, dalil. Di dalam Sahih Bukhari dijelaskan, An Sa'ib bin qala sami'tu Sa'ib bin Yazid yaqulu innal azana yaumal jum'ati kana awwaluhu hina yajlisul imamu yaumal jum'ati 'alal minbari fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Abi Bakr wa Umar radhiyallahu anhuma. Falamma kana fi khilafati Utsman radhiyallahu anhu wa qasaru amara Utsman yaumal jum'ati bil azan salisi bihi 'ala az-zawra'i wa thabbata al-amru 'ala dhalika. Daripada Sa'ib radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendengar Sa'ib bin Yazid radhiyallahu anhu berkata, azan jemaat awalnya ketika imam duduk pada hari Jumaat atas mimbar. Itu berlaku pada zaman Nabi SAW, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhuma. Bagus masjid ni, tak sediakan air. Masjid di Glen Mary hari Jumaat lepas
somehow dia letak gelas dan botol air. Yang saya pula masa tu absent minded, dah macam terbiasa bila ada botol air, saya buka lah. Buka pun tak ada orang tegur pula tu. Dah lah saya tengah live. Lepas tu saya tuang. Sempatlah minum. Teguk dua. Lepas tu Bilal datang dan ambil. Saya kata kenapa Bilal ambil? Cawan ni kotor ke apa? Lepas tu baru saya tengok inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Puasa rupanya. Alhamdulillah dalam hadis Nabi SAW bagi tahu siapa yang berpuasa dan dia lupa lalu dia makan atau dia minum, sempurnakan puasa dia. Hanya saja Allah yang memberi dia makan dan minum. Alhamdulillah. Jadi bila tak letak ni risiko tu tak ada. Kalau letak ada risiko kita lupa. Baik. Kembali. Saya sebut tu kenapa? Sebab kering tekak. Kering tekak tu tengok ujung, oh tak ada. Alhamdulillah. Lupa. Baik. Jadi zaman Sayyidina Osman, apabila umat dah ramai, Sayyidina Osman menyuruh azan yang ketiga. Ini macam mana pula? Kata azan 2 kali. Sebab tu hadis-hadis ni kita kena berguru. Apa maksud dia? Maksud azan yang ketiga adalah campur sekali dengan iqamah. Iqamah tu pun dipanggil azan juga. Maknanya seru orang untuk solat. Tapi dah memang nak solat betul-betul lah. Azan yang awal yang kedua tu belum nak solat lagi. Sebab tu disebut azan yang ketiga. Atas dasar hadis di atas, Syekh Zainuddin Al-Malibari rahimahullah ta'ala berkata dalam kitab Fathul Mu'in bahawa mengumandangkan azan 2 kali itu adalah sunat. Ya. Pertama sebelum khatib naik atas mimbar, dan kedua dilakukan setelah khatib naik atas mimbar bagi salam dan duduk. Cuba lihat ya. Kat sini azan subuh berapa kali? Sekali. Okey. Boleh dipertimbangkan untuk hidupkan kembali sunnah azan 2 kali. Memang sunat tapi ia sunnah. Nabi SAW lakukan. Wa yusannu azanani li subhin. Dan disunatkan azan 2 kali untuk salat subuh. Wahidin qabla al-fajri wa akhara ba'dahu. Satu sebelum masuk fajar lagi. Mungkin dalam setengah jam sebelum masuk fajar. Ini berlaku juga masa saya belajar di Jordan. Ada kawan dia kata, kalau ikut hadis kata dia, kalau kita tengah makan, tengah minum, kalau orang azan pun kita boleh habiskan. Air yang di dalam gelas, makanan yang ada dalam pinggan tu kita masih boleh habiskan. Rupanya dalam hadis tu azan pertama. Ya, jadi bantainya azan kedua, batal lah puasa. Dah masuk waktu, dah masuk fajar, kita kena berhenti makan. Bahaya juga ya. Faham hadis secara literal ya. Jadi bila azan 2 kali, azan pertama belum masuk waktu. Wa azanani lil jum'ati. Demikian sunat azan 2 kali untuk salat jemaat. Ahaduhuma ba'da su'udi khatib al-minbara wal akhar allazi qablahu. Yang pertama selepas khatib dah naik atas mimbar, dan yang satu lagi sebelum daripada itu. Dalam kitab Al-Mawahib Al-Laduniyah disebutkan summa inna fi'la Utsman radhiyallahu anhu kana ijma'an sukutiyan li annahum la yunkirunahu alaihi. Kemudian perbuatan Sayyidina Utsman bin Affan, mungkin ada orang kata alah itu setakat ijtihad Sayyidina Utsman je. Okeylah, ijtihad Sayyidina Utsman sekalipun kan nilainya tinggi. Ni sahabat Nabi, Khulafa ar-Rasyidin. Ni bukan Utsman UK Perdana bang. Ini Utsman sahabat Nabi. Kalau setakat ijtihad Sayyidina Utsman pun dah ada nilai yang tinggi. Apatah lagi ijma' sukuti. Tidak ada satu orang sahabat pun yang membangkang. Berarti itu sepakat para sahabat membenarkan perkara tersebut. Dan berarti sepakat para sahabat boleh melakukan bid'ah dalam urusan agama syarat hasanah. Tidak melanggar syarak. Timbul persoalan, apakah perbuatan itu tidak mengikut sunnah Rasulullah SAW? Ada pensyarah universiti kata, Nabi solat tarawih 8, Sayyidina Umar solat 20. Kenapa ikut Sayyidina Umar tak ikut Nabi? Dah jadi pensyarah universiti pun tak faham lagi. Nabi SAW solat tarawih berapa tak jelas. Yang dikatakan tak lebih pada 11 tu, kan Sayyidina Aisyah mengatakan, radhiyallahu anha mengatakan, Nabi tidak pernah solat malam lebih daripada 11 rakaat, baik di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan. Luar Ramadan mana ada solat tarawih? Berarti Sayyidina Aisyah bukan bercerita tentang tarawih. Para ulama memahami solat yang diceritakan oleh Sayyidina Aisyah itu adalah solat witir.
Maka diistimbatkan maksimum witir adalah 11 rakaat. Jadi sebenarnya ikut apa yang Sayyidina Umar radhiyallahu buat 20 rakaat, ikut Nabi juga. Tak ada. Kalau nak ikut sunnah Nabi ke kalau nak ikut sunnah Sayyidina Umar, tak ada. Ikut sunnah Sayyidina Umar tu berarti ikut sunnah Nabi SAW. Ikut perbuatan Sayyidina Uthman ini ikut sunnah Nabi SAW. Kenapa? Karena Nabi SAW bersabda, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin min ba'di. Wajib kamu itu ikut sunnah saya, cara dan jalan saya, dan sunnah cara dan jalan khulafa'ir rasyidin selepas daripada saya. Selesai. Ya? Alhamdulillah. InsyaAllah lepas daripada raya kita sambung lagi di muka surat 188 tentang solat sunat qabliyah maghrib, sebelum daripada solat fardu maghrib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nata'udhu bi nuri syamsika abadan abada. Allahumma anqulna min dhulil ma'siyati ila izzi ta'ati ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum.